Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu 'iddat lil kafirin. Sadaqallahu al-'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu min nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syafi'una habibuna Muhammadin alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha Imam Al-Fadil Imam yang berusaha kepada Azmi, berusaha mesti lagi berkoping tuan dan kuasa pegawai jemaah muslimin dan muslimat yang bersekadar rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Ahad ini 6 Ramadan 1442 Hijriah bersamaan 18 April 2021 Masehi, kita panjatkan sedikit puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama menunaikan sembahyang fardu
Fa'inna fis-sahuri barakah. Bersahurlah kamu sekalian, kerana dalam bersahur, sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkatan, ya. Walaupun mungkin tidaklah sebanyak mana makanan yang kita ambil ketika bersahur, tapi insyaAllah ia akan menjadi bekalan kita melalui ibadah puasa pada hari ini, insyaAllah, ya. Dan kemudian kita sama-sama berbilik kita tuan imam kita, dan kita mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh beliau kepada Allah SWT, kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, bencana, ya. Wabak penyakit itu utamanya wabak COVID-19, Allah wabak al-balad wal-walad wal-wabak wal-ustad wal-virus al-corona, ya. Dan Allah Ta'ala menjaga kita dari virus COVID-19 ini, insyaAllah, ya. Dan alhamdulillah di negeri kita, di daerah Johor Bahru, keadaannya secara relatifnya terkawal, alhamdulillah, ya. Terkawal, ya. Walaupun bazar Ramadan ada di mana-mana, ya, tetapi ya, alhamdulillah tak timbul pula kluster bazar Ramadan. Masjid-masjid, surau-surau boleh diadakan solat tarawih, tak ada pula timbul kluster tarawih, alhamdulillah. Ini semua kerana keikhlasan kita, ya, mematuhi, ya, apa yang kita tetapkan, yang telah digariskan ataupun sekarang ni pada istilah yang telah popular dalam SOP, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ta'ala akan mengekalkan keadaan dari kita punya negeri Perak Darul, ya, dan umumnya di seluruh negara, walaupun kes-kes baru itu masih lagi pada tahap pada, kan. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah Rasul kita masih lagi, ya, masih lagi diteruskan dengan kita membicarakan, ya, ayat yang ke-23 dan ke-24 surah Al-Baqarah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya secara umumnya, ya, sekiranya kamu sekalian kamu, ya, berasa ragu-ragu tentang apa yang akan diturunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka datanglah satu surah yang seumpamanya dan serulah, panggillah, ya, penolong-penolong kamu selain Allah SWT, sekiranya kamu benar-benar orang-orang yang dalam kebenaran. Ya. Ya, ayat 3, ayat 4, sekiranya kamu tidak melakukannya dan kamu tak akan mampu melakukannya, maka takkanlah kamu neraka yang kandungannya, ya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu bata, ya. Ini betul-betul perhara, ya. Mu'iddat lil kafirin, disediakan neraka itu untuk orang-orang yang kafir, itu, ya. Jadi dalam nota pada pusat 1 itu, di mana Allah SWT yang menyatakan fa'tu bi suratin min mithlihi, maksudnya maka buatlah satu surah sahaja, satu surah sahaja yang semisal dengan Al-Quran. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus, iaitu bi suratin mithlihi, itu sebuah surah semisal dengannya, yang ayat 38 surah Yunus. Makna yang dimaksudkan mencakupi semua surah Al-Quran, baik surah yang panjang maupun yang pendek. Mengingati lafaz surah diungkapkan dalam bentuk nakirah dalam konteks syarat. Allah Ta'ala menggunakan perkataan bi suratin. Bila bi suratin itu maknanya apapun surah. Allah Ta'ala dah tetap tidak menetapkan surah macam mana yang dicabarnya kepada manusia yang tidak menerima kebenaran Al-Quran, yang ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Kalau kamu masuk Al-Quran ini bikinan Muhammad, kata Allah SWT, katakan satu surah. Tak kira surah itu pun panjang ke pendek ke, macam mana yang dibuat oleh Musa Al-Kalam.
Muhammad Al-Ghazali baca surah Al-Fil, kan Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dulu kita mengaji Quran, apa nama surahnya? Surah Alam Tara Kaifa. Betul ya? Betul ya? Mesti kita cuci tu. Tunggu mengajar. Baca surah Alam Tara Kaifa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca surah Al-Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ilah bi Quraisy. Kan? Semua main pangkat surah saja. Kan? Baca surah Tabat Yada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat Yada Abi Lahabin wa Tabb. Dulu sekarang anak-anak kita dan cucu kita dia tak kenal. Baca surah Al-Fil, tahu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal. Cuba adik baca surah Alam Tara Kaifa dengan dia. Apa kata surah Alam Tara Kaifa mana? Tak tahu. Sebab di sekolah dia ajar nama surah. Kita dulu masa mengaji dia ajar nama surah tu pangkal surah. Jadi bila Muslimah Al-Ghazali mendengar surah Al-Fil, ini pun reka. Surah Al-Fil juga reka. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil khurtumun tawil. Ini pun reka. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Belalainya panjang. Dia kata dia tahu ayat ini, surah ini datang dari Tuhan kata. Orang dengar orang pelekeh ni. Mana? Takkan ini datang dari Tuhan. Sebab kalau datang dari Tuhan itu mesti benda yang ada unsur ijaz. Apa dia? Mukjizat lah. Unsur ijaz itu maknanya manusia tidak boleh membuat sesuatu yang seperti itu yang Allah Jabbar. Sebab tu di surah Al-Fil datang ke satu surah, tak payah pendek banyak-banyak, tak payah 286 ayat, tak payah. Kan dalam Quran ada As-Sab'ul Mathani, kan? Ada dulu surah yang panjang-panjang. Mana As-Sab'ul Mathani itu ada dulu. Satu 7 ayat yang diulang-ulang dalam ayat diulang dalam Quran itu surah Al-Fatihah. Itu As-Sab'ul Mathani juga. Tapi masa ni turun menunjuk pada 7 surah yang panjang-panjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-A'raf. Dan ada surah 3-4 surah yang lain. Carilah. Sekarang tenang tak Google-nya. 7 surah panjang dalam Al-Quran. Dapat. Tak susah. Cuma kita kena mencari ilmu itu dengan tapiskan. Jangan main korek je. Jangan main cari je. Kita tak tapis. Kita tapis. Nampak lain macam ni, tanya dekat Ustaz. Tanya. Dalam radio ada, tanyalah mufti. Tanya. Gunakan platform tu, tanya. Kan? Jangan kita ambil, tengok baca lagu tu, kita ambil tu pun. Jadilah yang guru kita ialah Syekh Google. Syekh Google tu masuk sekali syaitan dalam tu. Kan? Pasal kita tidak mengaji dari guru. Baik. Itu dia. Satu surah ayat, tak payah banyak-banyak. Satu surah pendek, macam surah Al-Kautsar. 3 ayat cukup lah. Lepas tu Allah Ta'ala gunakan di surah ini. Satu surah, tak kira lah. Panjang ke pendek ke 30. Yang seumpama dengannya, Allah Ta'ala beri syarat kat situ. Surah Mim Mitri, yang seumpama dengan Al-Quran. Boleh tak? Lafaz seperti itu bermakna umum sama halnya dengan akhirah yang diungkapkan dalam konteks lafzi menurut ahli tahqiq dari kalangan ulama usul. Hari ini akan diterangkan nanti dalam perbahasan itu sendiri. Unsur ijaz memang terkandung dalam surah yang panjang dan surah yang pendek. Pengetahuan kami dari ulama yang memposisikan pendapat ini baik yang salaf maupun yang khalaf. Artinya yang salaf itu ialah ulama generasi salafus salih, 3 kurun yang pertama yang Nabi sebut pada kurun yang farmi, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebagai kurun ialah kurun
100 tahun daripada Nabi, zaman Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Munawwarah sampai 100 tahun. 100 tahun pertama ni masih ada sahabat Nabi ni, ada lagi. Bagi contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih ada. Dia pergi 100 tahun yang kedua, tu dah tak ada sahabat dah. 1000 sahabat ada. Ya, ulama-ulama tabi'in ni bagi golongan tabi'in ada. Ini generasi yang kedua. Bagi 200 sampai ke 300, generasi yang ketiga, tabi'in. Imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Isa Syafi'i, mazhab Syafi'i kita pegang bagi ini. Imam Muhammad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Ini salafus salih. Khalaf selepas itu kembali. Maksudnya, jadi tidak ada, ya, khilaf, tidak ada perbezaan pendapat tentang makna surah. Ya, makna ijaz, yang itu ijaz pada Al-Quran itu tak kira surah panjang ke, surah pendek ke, dia ada. Di mana-mana dalam Al-Quran, semua ayat Quran ada unsur ijaz. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, unsur ijaz. Ada unsur ijaz. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, walaupun Yasin itu je. Alif Lam Mim. Kan huruf-huruf potong tu, huruf muqatta'ah lagi. Huruf-huruf yang tidak ada, yang tidak membawa maksud tertentu melainkan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bi muradihi. Dalam kitab tafsir sebut. Walaupun ada takwilan tertentu, tapi tidak semestinya tepat. Kadang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui makna huruf-huruf tersebut. Yasin pun mana ni? Kan? Ada takwilannya. Yasin ini adalah salah satu nama Nabi SAW. Toha, cuba kan? Itu dibuat selawat Nabi kan? Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ada selawat Nabi, selawat Badriyah ni. Nak bernasyid, kita dah keluar gigi pun sebatang. Kalau tanya malam ada orang tanya, Ustaz umur apa? Tak boleh. Tak umur apa? 48. Saya 53. Saya jawab balik dia, itu cuma angka. Tuan tengok Puan dengan saya. Ada orang usia 90 takas, boleh kaya memandu, boleh kaya musikal, boleh berjalan. 96. Ada orang umur 96, boleh kaya musikal, boleh berjalan, boleh bawa kereta sendiri, mata terang. Ada orang 48, jalan pun susah, berdiri pun susah, semayang atas kursi pedih. Tapi ini semua adalah takdir Allah SWT yang kita terima. Tapi jangan menyerah kepada takdir, kena ikhtiar. Allah suruh kita usaha doa, usaha tawakal. Doa, usaha, tak berserah pada Allah. Allah nak bagi kesembuhan, bagi tak bagi sudah. Mungkin keadaan kita itu adalah kafarah atas dosa-dosa kita yang mana tahu kan, dosa kita banyak. Kalau nak bagi ringan di sini, ringan di sana nanti. Sini berat tak apa, azab sini tak berat mana pun. Tapi nanti azab di akhirat tu Allah khalidina fiha abadan. Selama-lamanya. Azab dunia ni, kalau kita hidup di dunia ni, mati kita habis. Macam yang terlentar sakit dekat hospital kan, berbulan-bulan, akhir sekali meninggal. Azab meninggal ni habis. Uruskan dia, mandi kapal semaya bumi lah. Tu je kan. Satu rumah perlindungan orang tua di Selangor, saya baca dalam Facebook. Makin ramai yang datang ke sana, yang dihantar. Ada tuan-tuan terbakar kan. Besok kerja buka-buka, tengok ada orang tua lah datang katil ni.
Tengok video sejuk semalaman berada di luar pagar rumah perlindungan. Bayangkan Allah. Kita esok macam mana lah tuan. Tak payah tengok tuan-tuan ada player tengok. Kita esok macam mana. Hello. Minta supaya Allah Ta'ala meringankan dan memudahkan usaha kita di dunia. Kalau beri kepayahan tu berilah, kita dah tahu. Tapi ya, dipermudahkan usaha kita. Nak meninggal pun biar mudah, nak mati pun biar mudah. Sebab itu yang kita minta dalam doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta kita mudah. Kematian itu baik. Tak nak mati itu payah. Nazak 20 kali orang macam ucap tak lepas. Walaiyazubillah. Orang accident pun kita tengok kan, accident tepi tu dengan nazak, accident kan, orang macam ucap kejap kan. Macam tu. Nah, walaupun accident pun, kalau ada tengah orang terlantar atas hati, dia ajar mengucap, tak boleh. Ngajar mengucap ni kiri ngajar, kanan ngajar. Tapi tak boleh juga. Dia nazak juga, tak habis nyamuk dia. Allah Allah, jangan. Tak tolong. Ini peringatan kita. Allah Allah. Lepas tu kita kena berdamping dengan Al-Quran. Bulan Ramadan ni terutama ni, berdampinglah kita dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari. Kalau boleh dapat khatam 2 kali pun bagus. Dengan tadarus satu dengan sendiri itu memang target kita tahun ni. Tahun lepas kita tak boleh tadarus kan. Tahun ni kita boleh tadarus, kita kurang-kurangnya khatam 2 kali. Kurang-kurang lah. Tapi ni kerja rasa tak banyak. Tuan-tuan perempuan tak kerja. Hari-hari boleh baca sendiri. Kumpulan tadarus ada, sendiri pun ada. Wallahualam. Tapi Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir yang mengatakan bahawa firman Allah SWT yang mengatakan, ya, buatlah satu surah ini saja semisal Al-Quran itu. Dari ayat 40 di surah Al-Mithlik diartikan mencakupi surah Al-Kawthar, surah Al-Asr dan Al-Kafirun. Kita mengetahui bahawa membuat sesuatu yang semisal dengannya atau yang mendekatinya merupakan satu hal yang mungkin dapat dilakukan dengan pasti. Kata Imam Ar-Razi, surah Al-Mithlik itu maknanya surah yang pendek. Bukan panjang, pendek pula. Kalau kamu hebat sebagai manusia yang tak percaya kepada apa yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang surah yang semisal dengan dia. Kenapa? Kerana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, ayat dia pendek-pendek. Pendek-pendek ayat dia. Al-Masyrah tu di Mekah, Al-Kafirun di Mekah, 2 di Mekah. Ayat-ayat tu surah Makkiyah. Al-Kawthar di Mekah, itu 2 di Mekah. Di Madinah surahnya banyak-banyak. Al-Baqarah di Madinah, Ali Imran di Madinah. Turun banyak-banyak ayat. Buat tu itu yang Salamah buat tu. Dia baca Al-Fil, dia pun buat juga Al-Fil juga lah, besi dia. Kan? Kerana itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan jika dikatakan bahawa membuat hal yang susah dengan sesuatu tersebut merupakan satu hal yang dibuat oleh manusia. Tapi kita berpendapat setiap pendapat yang berlebihan ini justru akibatnya akan mengurangi keagungan agama Al-Quran itu sendiri. Berdasarkan pengertian inilah kami pilih cara lain dalam menginterpretasikannya dan kami katakan jika sesuatu tersebut dikatakan fasihan dan mencapai dikatakan ijaz, berarti bukan menjadi masalah lagi. Tapi tidak demikian keadaannya. Berarti ketidakmampuan orang-orang kafir untuk menyaingi yang merupakan satu mukjizat tersendiri, mengingat dorongan yang ada pada diri mereka untuk melecehkan Al-Quran benar-benar, memperlekehkan Al-Quran benar-benar kuat. Atas dasar kedua proses ini, usul ijaz tetap ada. Itu dia tuan-tuan. Jadi maknanya kalau dapat buat surah yang pendek pun cukup lah. Boleh tak buat? Dibuat oleh Muslimah Kazab. Apa respon ataupun apa sambutan orang-orang Arab terhadap ayat-ayat yang
yang dikatakan kononnya oleh Musailamah Al-Kadzdzab itu sebagai ayat atau firman Tuhan. Apa respon mereka? Mereka bantai balik, tak terpegun pun. Tapi bila Al-Quran turunkan, mereka terpegun. Sehingga ada pemimpin Quraisy yang mengatakan ini bukan kalam Muhammad, ini tentu dah datang dari Tuhan. Bayangkan. Tapi kalau kenapa mereka tak masuk Islam? Kalau mereka mengakui bahawa Al-Quran itu bukan dari Muhammad, bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari Tuhan, kenapa mereka tak masuk Islam? Ini bersoal bertitik tolak dari hidayah. Berapa ramai cendekiawan orang tadis yang mengakui keagungan Al-Quran? Contohnya, satu contoh yang kita dapat, yang kita berikan ialah George Bernard Shaw, seorang orientalis kurun ke-19, orang Inggeris, orang putih. Orang Inggeris lah nama, jadi banyak bangsa. Rusia putih lah. Orang Melayu sekarang ni dia tak kira. Sekarang ni tak kira. Laki baik perempuan tak kira dia. Rusia, jalan. Rusia pun Rusia. Kalau perempuan Afrika pun Afrika. Janji bagi duit, janji boleh tanggung saya, makan minum saya. Sekali-sekali jumpa bagi jam, sekali-sekali jumpa bagi beg tangan. Hanyut. Tu perempuan kita kahwin anak-anak kita dulu. Afrika kan. Kalau akak tengok bakal tentu akak orang Afrika macam Peksan kan. Hitam gelap, bibir tebal. Peksan kan oi. Tapi anak kita bawa balik kampung. Buat mak, kenalkan mak ni teman lagi saya, bakal tunang saya, bakal suami saya. Masuk Islam lah. Namanya Bilal. Islam lah. Dia Kristian, masuk Islam. Dia tak ada agama, masuk Islam. Pakai nama Bilal. Badan tegap, sasa buka baju betul-betul six pack. Tak hitam, bibir tebal. Pengsan agak? Pengsan agak dulu. Anak aku ni tak ada orang Melayu lagi ke? Tapi cinta tu kan budak. Tak kira tu ni. Lelaki Melayu pilih perempuan Rusia sebagai teman hidup. Tak kira orang putih. Kalau kira kan Rusia lebih cantik dari Inggeris. Jadi tengok dalam gambar. Tengok perempuan Rusia, tengok perempuan Inggeris. Lagi lawa perempuan Rusia. Kulit putih. Tak ada merah-merah, putih. Halus. Itu perempuan Rusia. Kalau Asia pula, dia cari Korea. Betapa lelaki Korea handsome kalau dia K-pop. Tak tahu kata plastik saja ni. Jadi bila orang putih ni bukan kira satu bangsa je. Apa-apa bangsa yang berkulit putih. Orang putih. Baik. Itu dia. Buatlah satu surah. Pendek pun tak apa. Sama tak dengan Al-Quran? Tak sama. Tak sama. Tak sama. Tak boleh menyayangi Al-Quran. Sebab Al-Quran ini datang dari Tuhan. The words of God. Ayat-ayat Tuhan. Bukan ayat manusia. Segi bahasa pun kita boleh tengok kat awal Al-Quran. Wa rabbuka fakabbir. Ayat pendek. Wa rabbuka fakabbir. Rabbuka robakah. Kabir kafbarah. Kembali. Boleh mesti tengok itu. Ini segi bahasa Arab ni. Segi bahasa Arab. Guru saya dulu mengajar bahasa Arab di sekolah tu, dia pernah cerita dengan kami. Antara misteri dalam Al-Quran ialah permulaan surah. Permulaan juzuk ketiga surah Al-Baqarah. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd.
Maka Allah Ta'ala gunakan tilka rusul. Rusul itu laki semua. Tapi ganti nama yang digunakan isyarat tilka itu perempuan. Ini misteri Al-Quran. Kenapa? Kenapa ini tak terungkap? Tak dapat dinyatakan, tak dapat dihuraikan. Kenapa Allah Ta'ala guna ganti nama isyarat untuk rusul, para rasul yang lelaki semua, perempuan tak ada, tapi ganti nama isyaratnya perempuan. Tilka perempuan. Misteri Al-Quran. Jadi kalau manusia biasa, dia tak boleh buat macam ni. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh buat macam ni. Nampak apa kata Ijaz tadi? Wallahualam. Demikian penjelasan secara harfiah dari Imam Ar-Razi. Menurut pendapat yang benar, seks surah dalam Al-Quran merupakan mukjizat. Manusia tidak akan mampu menandinginya baik surah yang panjang maupun yang pendek. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menentukan, jikalau manusia memikirkan makna terkandung dalam surah berikut, saya sudah menjadi kecukupan bagi mereka, itu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah Ta'ala berfirman dengan masa. Innal insana lafi khusr. Mungkin mesti benar-benar dalam kerugian. Allah Ta'ala nampak manusia ini benar-benar dalam kerugian. Memang tu tuan-tuan fikir balik. Kalau tak ada Bu andai boleh diputar masa. Perempuan kalau boleh patah balik 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, agak-agak apa tuan-tuan akan buat? Tak payah tuan-tuan tengok jauh lah, tak payah perempuan lah, tengok saya lah, saya sendiri cakap diri saya. Kalau boleh saya patah balik 30 tahun dulu, 20 tahun dulu, apa yang saya akan buat? Mungkin saya akan buat lebih baik daripada apa yang dilalui. Tapi kita tak boleh patah balik lah. Boleh tak balik? Itulah dalam surah Sajadah disebut, Allah Ta'ala sebut Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mubin. Di pada masyarakat orang yang bakal masuk jadi ahli neraka ni akan menundukkan kepala depan Allah Ta'ala. Kata mereka, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah lihat, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah lihat, kami telah dengar. Farji'na na'mal shalihan, kembalikanlah kami ketika beramal soleh. Inna mubin, kami telah yakin. Ini cerita di mana? Di Padang Mahsyar. Nak patah balik dunia, macam mana dunia habis dah? Baca surah Sajadah kan? Pagi tengok surah Sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dia iman baca surah Sajadah. Walau tara idil mujrimuna yusuru inda rabbihim. Sekali kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepadanya mereka di hadapan Allah Ta'ala. Di mana? Di Padang Mahsyar. Pasal kat dunia itu pelekeh-pelekeh ya, ancaman Allah Ta'ala tu. Alah, mana ada. Yang penting weh, tak kira lah. Yang penting kita terus terang ni, kita tak kira ni. Orang ambil kita berlakon ni adalah judi sempena raya pun tak apa lah. 200 lah. Jadi kita ada nak punya raya ni. Tak sedar kita mempromosikan sesuatu yang haram mesti Allah SWT. Nak raya macam saya jumpa Pak Haji tu lah. Mula ni kat sini lah, Pak Haji sini, Pak Haji mana ni. Pas main Jumaat beli nombor ekor berapa tu? Pergi kedai tu beli nombor ekor ni. Saja dia cuba-cuba aku dapat surprise duit tu boleh buat duit raya cucu raya tu. Tak ada kok. Tak parah kan tuan. Dia kata kalau dapat surprise duit tu nak guna duit raya untuk cucu-cucu ni raya esok. Ya betul. Ini raya esok kakak cucu kita balik tak? Tunggulah 2 minggu. Kalau kata boleh hantar negeri balik kan? Kalau tak, pagi raya je Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis. Cucu tak balik. main video message dia dengan opah menuju opah main raya cu main macam tu lah. Tak boleh nak balik. Saya pun nak tahu tak boleh nak balik ya. Balik kampung lah, tak kampung lah. Mak ayah dia ni mak ayah tu dah tak ada.
dah lama tak jumpa. Nak tanda ni tak boleh. Ya. Nasiblah. Gaya sok lah. Pukul lah lembut hati pula. Kita sama-sama doa kan. Tuan-tuan, nak lembutkan dia orang ni, saya bagi satu tip. Banyakkan zikir ya Latif. Padang letak muka abah. Muka abah tu abah kan? Abah yang selalu cakap urusan tu. Letak muka abah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa kali tu? Tapi niat, ya Allah, ya Allah, bukanlah tiap abah ni bagi tu boleh nanti boleh balik. Bertunjuk ke muka kat gambar abah tu. Mana tahu pukul lembut pula. Saya ni bukan sebenarnya ayam ni boleh balik redah nanti dibenarkan. Alhamdulillah. Anak-anak kita balik. Amalkan lepas hari ni. Kan? Apa sudah gambar dia dalam handphone. Dalam Google tu ambil gambar still. Dia tengah bercakap ni gambar di belakang kan. Zikir ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu ialah. Jangan pula buat cara yang sama nak kahwin dua pula. Ayah, tak boleh baca lah. Ya, ambil gambar sendiri tu. Ya Rabbi, ya Allah, aku berkati suami sikit supaya bagi satu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Besok belum buat. Ini kejap. Jangan buat tu. Kalau mampu tak apa. Tak mampu, dosa lah. Wallahualam. Baik. Ini tuan-tuan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan rugi. Pasal apa? Sebab dia ada akidah dia, ada keyakinan dia. Dia ada amal ibadah dia. Yang ni kita nak turun bulan Ramadan ni. Kan? Puasanya, iktikafnya, Qurannya, selawatnya, tarawihnya. Alhamdulillah boleh bertarawih 20. Tunggulah, janganlah tak tunggu. Buatlah 20, tak rugi apa 20. Mana yang mampu teruskan. Kalau disuruh buat 8 tak boleh buat. Kita meragukan semua. Ada orang rajin, ada orang malas. Dengan jam 40 dah ke surau. Pergi kedai mamah murid 2 jam pun tak apa. Warah. Wa tawaffa bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu cakap benda betul. Ada risiko. Kami ustaz ni bila cakap benda betul ada risiko. Apa risiko dia macam ni? Orang tak suruh orang kena kita, orang uji kita. Tahu mana hebat Umay Ustaz Muhammad Ismail WMI, tahu mana hebat ni? Test. Bengkok tu tak berjalan. Kena satu kulit, kata-kata lagi, luka-luka lagi. Nampak. Takut macam sahabat kita di UK di Al-Barakah Manjuin, sahabat itu di UK bercakap benda yang betul. Akhirnya Allah Ta'ala orang tak sakit hati, test. Tahu mana hebat Kazim, test. Apa yang ini? Tengok, nampaklah agresif. Lagi agresif daripada saya. Kan? Kalau agresif lah, dia semayang berdiri boleh berlincah bergerak berjalan mungkin. Tapi Kadang-kadang macam cerita, kadang sakit. Taklah uji. Yang kira kenapa? Kerana kita berkata benda yang betul. Kita bukan kata benda yang salah. Kita kata benda yang betul. Biar orang tak setuju, orang tak boleh terima. Kalau uji lah, jadi terimalah. Hati-hati. Macam-macam lah. Hati-hati macam ni. Takkan ni Allah Ta'ala belum bagi kesembuhan. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala satu hari beri kesembuhan. Pasal kita masih lagi boleh bergerakkan dunia, walaupun pergerakan itu terbatas. Boleh bergerak. Ada kawan-kawan kita tak boleh bergerak lah. Dua tak kursi muda, kaki sebelah dah kena potong. Betul? Busuk. Balik mana dah duduk rumah, kerja pun tak boleh lah. Bayang. Kos rawatan perubatan pun kawan-kawan support, kawan-kawan derma semua sumbang ramai kali
bayar Ustaz. Ya. Pasal apa? Sebab insurans dah habis guna untuk kos perubatan yang sebelum. Ini nak cover ini? Nak bayar. Ini kita ni bersyukur masih lagi Allah Ta'ala bagi, boleh juga sedekah bagi, ya, boleh lagi menyampaikan sedikit ilmu, boleh jumpa untuk tuan buat. Alhamdulillah. Walaupun taklah suruh orang lain lah. Saya percaya dalam masjid ni, ya, guru yang mengajar, yang paling dulu saya percaya tak ada orang lain. Tuan lihat ni, ya, senara yang ada, yang paling semua siap-siap betul. Tolak isyak, tolak imam pun okey, ready betul. Paling tinggi saya, alhamdulillah boleh lagi jumpa dan alhamdulillah. Baik, akhir sekali kami meriwayatkan dari Al-Sayyidina Amr bin As bahawa sebelum Muslim Islam dia pernah bertamu kepada Musailamah Al-Kazzab. Lalu Musailamah bertanya kepada yang apakah yang diturunkan kepada teman kalian di Nabi Muhammad SAW di Mekah pada masa sekarang. Ini waktu Amr bin As belum Islam ni lah. Maka Amr menjawabnya, semuanya telah diturunkan kepada dia satu surah yang ringkas lagi balik. Maknanya yang sempurna lah. Musailamah berkata surah apakah? Amr bin As menjawab dari masa sebelum benar-benar pada Al-Quran surah As ayat 1. Maka Musailamah berfikir sejenak dan mengangkat kepalanya dan berkata, semuanya telah diturunkan pula kepadaku hal semisal dengannya. Maknanya Musailamah kata, Amr bertanya apakah itu? Musailamah berkata, hai kelinci, semuanya kamu hanya terdiri atas 2, 3 dan dada. Sedangkan selain itu pendek dan kurus. Kemudian Musailamah bertanya, bagaimanakah menurut pendapatmu, hai Amr? Amr jawab, demi Allah semuanya kamu mengetahui bahawa diriku mengetahui kamu berdusta. Itulah sebab turun, antara sebab turunnya ayat, punca-punca turunnya ayat 23 dan 24. Antara Maknanya Musailamah ni bukan zaman Nabi di Madinah, zaman Nabi di Mekah pun. Dah tanya lah. Ataupun zaman Amr bin As bin Islam lagi, Musailamah dah tanya lah. Musailamah datang jumpa Amr bin As ni. Dan berlaku lah, ya, perbualan tentang mereka yang kita baca tadi. Kalau tak turunkan ayat in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina sampai. Itu sebab, antara sebab turunnya ayat 23 dan 24 surah Al-Baqarah. Jadi hadis kita membincangkan surah ayat 23 dan 24 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada bulan akan datang kita akan masuk kepada ayat yang ke-20 25 surah Al-Baqarah. Bermula dengan wabashiril ladina amanu wa mustalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ayat insya-Allah pada bulan kita akan datang. Kalau tengok tarikh giliran bulan kita bulan 6 dia jatuh pada hari raya yang ke-5 kalau tak salah. Kalau tak salah saya tengok kalender malam tadi itulah. Dia jatuh pada pada 16 tu hari ke-4. Kalau pentas negeri dibenarkan memang beraya lah pertemuan, tak ada lah. Tak ada, aktiviti kuliah semua takut. Saya percaya begitu keadaan ini. Sama ada pentas negeri ada atau tiada, 16 itu mesti beraya, tak ada lagi boleh kuliah, tak boleh lagi. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada 20 Jun 2021. Ya, mohon maklum pada tuan dia asli 20 Jun 2021. Bulan Mei itu dia jatuh 16. 16 ni raya keempat. Tak apa yang ada, tak ada siapa. Adalah jemaah, tapi biasanya musim raya kita tak berkuliah. Maksudnya kita tidak mengadakan kuliah pada buat seminggu pertama raya pun tak ada. Memang tak ada. Tak tengoklah mana-mana masjid Surau tak ada. Lepas minggu tu baru ada. Maknanya selepas anak-anak kita balik ke Kuala Lumpur, balik ke Batam, baru start kuliah lagi. Seminggu tu memang tak ada. Nak beraya kan? Tak kira lah boleh beraya ke tak boleh beraya ke, sama je. Jadi kita jumpa semula pada
dan 20 Jun 2021 insya-Allah. Kita teruskan dengan tafsir ayat ke-20 surah Al-Baqarah insya-Allah. Kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Itulah dia sedikit sebanyak kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita kongsikan pada pagi ini dan manfaat kita bersama. Boleh kita jadi dapat oleh kita menghormati Allah dan kita bersama suami isteri anak kita dapat bersama dan kita sampai kepada kasar bahasa dan bicara kesimpulan semua Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. Dan dalam sebenarnya saya ingin mengucapkan kepada tuan selamat meneruskan ibadah Ramadan, selamat ibadah puasa Ramadan, selamat menyambut musim Quran, selamat tunggu malam Lailatul Qadar, terutamanya pada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan yang Nabi SAW sebut haram Lailatul Qadar min awakhir Ramadan yang sama ada kita dibenarkan beriktikaf sebelum bulan ataupun tidak kita kejarlah malam Lailatul Qadar itu insya-Allah Allah Taala akan memudahkan usaha kita dan selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin daripada saya WPI sahabat profesional. Sekiranya ada apa-apa yang tersalah tersilap, bukan kalau ada yang termakan terminum ni mohon halalkan. Anda tahu kalau ada hutang sikit mohon halalkan, jangan disimpan sampai mati. InsyaAllah. Jadi itulah dia sekiranya yang kita kongsikan. Walaupun biasa Bapak Azim ini walaupun kita memberikan kepada kita pagi ini dengan segala perasa bermasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammad wa alihi Allahumma rabbana hadza wa ma Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu Allahumma barik syamlahum wa barik jamhum wa syattid kalimatan wa zanzil antara rasulul kilam ya Khalid ya Khalid ya Allah ya Allah ya Allah Allah yang menjadi kita wa yabdil sahabat min azab yazim wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka ya akhirna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir rabbana taqabbal Allahumma barik lana fi ma baqiya min Ramadan